Wah, cantiknya tulisan Had ni. Indah betul. Ini maksudnya Allah. Okey. Yang tu ada lagi satu. Wah, indah juga. Macam-macam. Macam nak buat hiasan rumah. Tapi begitu cantik. Yang ini Allah. Yang ini macam mana nak baca Assalamualaikum Syafiqah. Waalaikumsalam Ustazah. Buat apa tu? Sebab saya nampak atas meja ni tulisan Had yang begitu indah tapi saya tak pasti Ustazah. Yang ini Allah tapi yang ini saya tak pasti nak baca macam mana. Yang ni. Okey, ikut Ustazah boleh? Boleh? Mim ha mim dal Muhammad. Mim ha mim dal Muhammad. Pandai. Betul ke? Betul. Yeay. Bagus. Okey. Wah. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera rakan-rakan semua. Apa khabar? Hari ini 1 jam bersama Kak Pika ataupun Syafiqah Farahin Razali dan kita bersua kembali di slot Prasekolah bagi rancangan Didik TV KPM. Agaknya kalau adik-adik terfikir sebentar tadi Kak Pika berlakon sekejap tu apa ya yang kita nak belajar pada hari ini? Tapi sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang mata pelajaran kita, jom kita saksikan dulu profil guru. Itu dia guru kita pada hari ini iaitu Ustazah Yusni Shazana Yunus daripada Sekolah Kebangsaan Iskandar Perdana Perak Tengah, Perak. Wah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat-sihat. Ustazah dari Perak jauh merantau. Datang semata-mata nak jumpa dengan Syafiqah ni. Ya, saya seronok hari ini nak belajar sebab lihatnya di depan kita ni macam-macam tulisan yang kita ada ya. Tapi sebelum Ustazah menerangkan apa yang kita nak belajar pada hari ini dan juga objektif kita, seperti biasa Kak Pika ingin mengingatkan rakan-rakan semua sentiasa amalkan SOP di studio di mana anda berada. Jadi di studio kita amalkan SOP Ustazah dengan memakai gel pembasmi kuman. Jadi dengan itu menjemput Ustazah untuk memakai yang tersedia di sini dan seperti anda lihat kita mengamalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah adik-adik. Kalau kita lihat juga Kak Pika memakai pelitup muka ya dan juga Ustazah. Baiklah, Ustazah hari ini kita punya tajuk apa ya Ustazah? Tajuk kita sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Maksudnya tak boleh ada yang terkecuali ni Ustazah. Kita nak tengoklah sayang siapa tu. Ya Ustazah, siapakah itu? Okey. Jadi hari ini ya anak-anak semua di rumah dan Syafiqah, kita akan belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda. Juga kita nak belajar juga adab-adab kita sebagai seorang anak kepada ibu bapa. Jadi Ustazah itulah sebabnya tadi sebentar tadi kita ada terteranya Nabi Muhammad kita ya di depan. Ya, di sini. Dan cara sebutannya apa tadi Ustazah? Mim ha mim dal Muhammad. Murid-murid di rumah jangan lupa ikuti sekali. Mim ha mim dal Muhammad. Okey, baiklah Ustazah. Jadi kita nak menerokai objektif apa pada hari ini? Objektif kita ya. Kita dapat supaya anak-anak semua dapat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nama ahli-ahli keluarga baginda dengan betul. Seterusnya kita nak murid-murid kita dapat
melafazkan selawat sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak pura ni ramai yang tak reti lagi nak berselawat. Jadi kita nak belajar hari ni. Dan yang ketiga, kita nak anak-anak kita dapat mengamalkan adab terhadap ibu bapa, ahli keluarga, guru dan rakan sebaya. Ni nak masuk sekolah dah kan? Ada yang dah masuk sekolah, ada yang akan masuk sekolah tak lama lagi. Okey, macam mana adab kita dengan guru, rakan sebaya, ibu bapa dan ahli keluarga. Wah, jadi hari ini rakan-rakan semua kita dapat belajar serba sedikit salah sila dan mungkin ciri-ciri Nabi Muhammad kita. Dan dari situ kita belajar juga sedikit tentang keluarganya. Yang paling penting juga yang kita amalkan dalam kehidupan, adab terhadap semua orang. Sebab tu kita sayang semua. Jadi itulah tajuk kita kenapa kita. hari ini ialah sayang semua. Baiklah Ustazah, saya dah seronok sebenarnya, tak sabar-sabar nak belajar bersama Ustazah dan membuat aktiviti hari ini bagi tajuk kita sayang semua. Tapi sebelum itu kita berehat dulu ya rakan-rakan. Jadi kita akan kembali selepas ini di rancangan Didik TV Slot Prasekolah. Didik TV KPM. Tahukah anda? Nama Muhammad dilaungkan sebanyak 10 kali setiap hari, iaitu ketika alunan azan. Hello rakan-rakan semua, kembalinya ke rancangan Didik TV KPM bagi slot Prasekolah. Jom masuk ke kelas balik bersama Kak Pika dan juga Ustazah Yus. Okey, baiklah, sebentar tadi adik-adik juga telah lihat Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebanyak 3 kali sehari. 10 kali. 10 kali, masya-Allah, 10 kali semasa alunan azan ya Ustazah. Ya, betul. Terima kasih Ustazah kerana membetulkan Kak Pika. Jangan lupa 10 kali dan Ustazah, sebanyak mana rakan-rakan kita di rumah mengetahui tentang salah sila dan juga Nabi Muhammad kita. Syafiqah, kita baru je sambut Maulidur Rasul kan. Betul. Anak-anak tu tahu ke tak apa dia Maulidur Rasul tu kan? Maulidur Rasul tu kita menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pun macam kita manusia lah. Dia dilahirkan. Betul. Okay? Jadi kita nak kenal Nabi kita. Mula-mula sekali kita nak kenal Nabi kita. Siapa nama Nabi kita? Ustazah. Okay. Nabi kita, Nabi apa Syafiqah? Nabi Muhammad. Ya, pandailah Syafiqah. Okey, kita tengok. Okey, Muhammad macam mana nak eja dia? Tadi kita dah kat depan tadi kan? Ya, Ustazah. Mim, ha, mim, dal. Muhammad. Pandai. Okey, itulah ejaan untuk Nabi kita. Ya, mim, ha, mim, dal. Muhammad. Ya, kalau kita tengok tulisan Rumi, cuba nak baca dia macam mana Syafiqah? Okey, kalau tulisan Ruminya Ustazah, Muhammad. Ya, pandai Syafiqah, dah pandai baca tulisan Rumi. Ya, anak-anak semua pun. Kenapa ada dua warna yang berbeza pada tulisan Ruminya? Ustazah saja letak warna berbeza untuk membezakan suku kata dia. Ya, supaya anak-anak pura biasanya dia akan kenal dengan suku kata kan, baru belajar baca. Okey, betul lah tu Ustazah. Okey. Dan setiap kali kita sebut nama Nabi Muhammad, jangan lupa kita sambung dengan selawat. Selawat. Selawat di hujung nama Nabi Muhammad. Ikut Ustazah boleh? Boleh Ustazah. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Pandailah Syafiqah, hebat. Terima kasih Ustazah. Murid-murid kita di rumah dapat ikut sekali ya Ustazah. Ikut sekali. Mesti hebat dah boleh sebut Sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, setiap
setiap kali kita sebut nama Nabi Muhammad, kita digalakkan berselawat. Cuba Syafiqah sebut nama Nabi Muhammad terus dengan selawat macam mana? Boleh Ustazah, saya cuba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pandai. Hebat. 5 bintang lah untuk Syafiqah. Terima kasih Ustazah. Okey. Okey, seterusnya kita nak belajar, kita nak kenal dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni dia telah dilahirkan di Mekah. Mekah tu kat mana? Kat Malaysia ke? Mana? Rasanya bukan tu Bukan Ustazah. kat Malaysia kan. Di Mekah. Kita nampak tu ada gambar Kaabah. Kaabah tu itulah di Mekah, di negara Arab ya. Jadi Nabi Muhammad dia dilahirkan di situ ya. Dilahirkan pada hari Isnin. Tarikhnya birthday dia lah. Birthday baginda 12 Rabiul Awal tahun gajah. Oh, wow. Kenapa pula tahun gajah? Kenapa kita kan sekarang tahun 2021. Betul. 2020. Kan biasa tahun nombor-nombor. Ya. Tiba-tiba zaman Nabi Muhammad tahun gajah, tahun haiwan. Betul tu Ustazah, kenapa? Ya, sebab ada peristiwa. Ya, semasa tahun kelahiran Nabi tu, masa tu Nabi belum lahir lah, tapi dah nak lahir tahun tu. Ada peristiwa di mana tentera bergajah telah datang ke Mekah untuk menyerang Kaabah. Jadi dinamakan tahun tersebut sempena peristiwa tersebut. Selalunya orang datang menyerang naik kuda kan? Betul. Tapi ni naik gajah. Sebab tu dia macam pelik sikit kan? Baiklah. Itulah. Peristiwa ni kita boleh tengok dalam surah Al-Fil dan kita boleh belajar lagi nanti ada dalam tajuk yang lain. Wow, Ustazah, menarik tu. Kalau saya balik ni terus nak belajar tentang peristiwa tahun gajah ni. Okey. Baiklah Ustazah, seterusnya. Okey. Seterusnya, Nabi kita ni seorang anak yatim. Anak-anak semua tahu ke apa maksud anak yatim? Siapa yang tahu? Cuba teka sendiri. Apakah maksud anak yatim? Anak yatim. Ya, Ustazah. Syafiqah tahu? Saya rasa saya tahu. Maksudnya dilahirkan dan membesar tanpa ibu bapa, Ustazah. Tapi Nabi Muhammad ni dia anak yatim, dia tanpa bapa. Ayah dia telah meninggal. Ya, anak yatim ni ialah anak yang telah kematian ayahnya. Jadi siapa pula ayah Nabi? Okey. Tengok Ustazah tunjuk. Hurufnya Ain, Ba, Dal, Alif, Lam, Ha. Abdullah. Sebut. Abdullah. Ya, pandai. Cuba Syafiqah baca tulisan Melayu. Abdullah. Ya, pandai. Itulah nama ayah Nabi ya. Ayah Nabi bernama Abdullah. Abdullah. Ya. Okey. Abdullah ni ya, ayah Nabi tak sempat jumpa pun. Telah meninggal ya. Semasa bila? Semasa Nabi berada di dalam kandungan ibu dia. 2 bulan dalam kandungan ibu dia, maksudnya Nabi belum lahir lagi. Ayah dia dah meninggal ya. Sedihnya, kesian dekat Nabi. Mesti ibu kepada Nabi juga seorang yang sangat kuat kan Ustazah? Sangat kuat. Kita tengok pula siapa ibu Nabi. Okey. Alif, Mim, tak keluar. Okey. Ya, Nun, Ha. Aminah. Cuba baca dia punya tulisan Rumi. Aminah. Ya, pandai. Ingat anak-anak, nama ibu Nabi ialah Aminah. Jangan salah ya. Nama bapanya tadi apa? Apa? Ingat lagi tak? Apa dia? Abdullah, Ustazah. Pandai. Dan ibunya ialah Aminah. Ya, Aminah. Okey, bagus. Inilah ibu Nabi ya, yang kesedihan setelah suaminya meninggal, tapi dia tetap meneruskan kehidupan dia bersama kandungannya waktu dia mengandungkan Nabi kan. Okey, kemudian sehinggalah Nabi dilahirkan ya, dan Nabi telah hidup selama 6 tahun bersama ibunya. Ketika Nabi berusia 6 tahun, Aminah
telah membawa Nabi bersama datuknya sekali pergi melawat pergi balik kampung lah kita katakan. Melawat saudara maranya yang berada di Madinah. Kemudian di situ Nabi sangat disenangi oleh semua orang sebab Nabi ni seorang yang sangat baik. Seorang yang sangat mulia, akhlaknya sangat baik. Semua orang suka kat Nabi. Okey, di sana kawan-kawan yang sepupu-sepupu Nabi bermain dengan Nabi sangat gembira. Semua orang menyenangi Nabi. Sehinggalah dah beberapa lama di situ di Madinah, mereka pun nak pulang ke Mekah kan. Rumah mereka di Mekah. Tetapi sampai di pertengahan jalan nak pulang, ibu pula meninggal. Alamak. Ya Allah, sedihnya lah Nabi bayangkan. 6 tahun ya Ustazah. 6 tahun besar anak-anak ni lah. Kan? Baru prasekolah lah kalau ada sekolah waktu tu kan. 6 tahun. Dah ibu pula meninggal. Bayangkan ayah dah tak ada. Ibu dah tak ada. Di mana nak mengharap lagi kan? Mengharap kasih sayang. Betul Cik Ustazah. Dan maksudnya waktu itu tinggallah datuknya sahaja sebagai keluarga. Hanya datuk sahaja. Jadi tinggallah Nabi bersama datuknya. Okey, nama datuk Nabi Ain, Ba, Dal, Alif, Lam, Mim, To, Lam, Ba. Wah, panjang Ustazah. Panjang. Abdul Muttalib. Ya, cuba baca Syafiqah. Dalam bahasa Ruminya Abdul Muttalib. Ya, itulah atuk Nabi, Abdul Muttalib. Ingat anak-anak nama atuk Nabi ni? Abdul Muttalib. Okey. Abdul Muttalib ni dia seorang pemimpin ya, disegani ya. Jadi dia memimpin kaum dia dan semua orang segan dengan dia, macam hormatlah. Dan datuk Nabi ni sangat sayang kepada Nabi. Ya, sehingga kan dia memelihara Nabi dengan penuh kasih sayang. Semua orang macam tak sangka sangat datuk dia boleh sayang dengan dia sebab dengan orang lain dia tegas. Dengan Nabi dia lembut sangat. Okey, seterusnya. Diharapkan panas hingga ke siang ke petang. Ada lagi kisahnya rupanya hujan di tengah hari. Sedih sangat. Baru 2 tahun hidup bersama datuk kan. Tadi 6 tahun ibu meninggal. Betul. Ni dah 8 tahun. Datuk pula meninggal. Ni semasa Nabi berumur 12 tahun ya Ustazah? 8 tahun. 8 tahun. Ya. 2 tahun selepas 2 ibunya tahun meninggal. Sahaja. Masya Allah. Kan? Dah datuk pula tak ada. Siapa pula nak jaga Nabi ni? Baru 8 tahun. Ya, datuk dia tadi bila meninggal, anak dia ambil alih anak datuk tadi ni ambil alih segala pangkat-pangkat dia, termasuklah tanggungjawab menjaga Nabi Muhammad. Jadi bapa saudara Nabi lah yang ambil alih menjaga Nabi. Bapa saudaranya pula. Okey, kita tengok nama bapa saudara. Alif, Ba, Wa, To, Alif, Lam, Ba. Abu Talib. Dalam baca? bahasa Ruminya Abu Talib. Ya, Abu Talib. Dah nak dekat-dekat nama datuknya. Ya, nak samakan. Ramai yang anak-anak yang tersilap, tertukar ya. Ya, tadi datuk dia apa namanya? Abdul Muttalib. Datuk Abdul Muttalib. Bapa saudara ni Abu Talib. Pandai Syafiqah. Rakan-rakan jangan keliru ya. Jangan Ingat. keliru ya. Abu Talib ni seorang bapa saudara yang sangat menyayangi Nabi dan Nabi pun sayang dengan bapa saudaranya yang dianggap sehingga seperti ayahnya sendiri. Baiklah. Okey. Jadi sepanjang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun banyak perkara yang sedih berlaku, tetapi dia disayangi ramai dan dibesarkan oleh semua yang baik-baik. Ya, betul. Akhlak yang mulia ya Ustazah. Betul Syafiqah, disebabkan akhlak Nabi tak ada siapa pun rasa macam Nabi ni menyusahkan. Semua orang rasa macam sayang je dengan Nabi. Seronok sangat jaga Nabi kan. Ya. Dan Nabi sendiri
sewaktu di bawah penjagaan bapa saudaranya, dia dah kecil-kecil lagi, dia dah macam ada kesedaran tak nak susahkan orang. Dia mengambil tugas menjaga, dia dah bekerja. Ya. Nabi kecil lagi 9 tahun dah bekerja. Bekerja apa tu Ustazah? Kerjaannya ialah mengembala kambing. Mengembala kambing. Dia mengembala kambing, dia upah jaga kambing orang. Dia bekerja kan. Kemudian ketika berumur 12 tahun, Nabi telah pergi berniaga mengikut bapa saudaranya. Bapa saudaranya Abu Talib tadi mengajar Nabi berniaga, cara-cara berniaga. Ustazah, kalau kita umur 12 tahun, agak susah Sekolah kalau lagi. fikirkan masih di sekolah, masih di rumah selesa ya Ustazah. Nabi kita awal-awal dah belajar berniaga, mengembala kambing. Dahsyat sungguh. Memang dahsyat Nabi kita. Sebab tu kita kena belajar contohi apa yang Nabi kita lakukan kan. Sifat-sifat dia, akhlak yang dia tunjukkan. Sebenarnya kisah Nabi ni banyak lagi ya. Anak-anak boleh tengoklah buku-buku cerita banyak. Saya bawa contoh buku cerita kan. Ya. Boleh baca, cari. Cari buku-buku cerita ni. Yang ini apa ya Ustazah? Ni kitab Syama'il Muhammadiyah. Ilmu tentang Nabi Muhammad. Tentang Nabi Muhammad. Baiklah Ustazah. Okey. Dan seterusnya kita dah mengenali nama ibu Nabi, nama bapa Nabi, nama datuk Nabi dan juga bapa saudaranya Ustazah. Dan apa lagi yang kita nak menerokai tentang Nabi kita? Ya. Tadi kita dah belajar, jadi kita nak tunjukkan rasa sayang kita kepada Nabi. Kalau kita sayang ibu, sayang ayah, kita boleh peluk, boleh cium ibu ayah kita kan. Betul. Tapi Nabi macam mana? Nabi dah tak ada. Macam mana kita nak sayang kat Nabi? Nak tunjukkan paling mudah sekali. Apa agaknya caranya? Ustazah, saya pun ingin tahu cara-cara tersebut. Tapi kita akan berehat dulu ya Ustazah. Dan kita akan kembali selepas ini untuk mengetahui lebih lanjut dan belajar lebih lanjut tentang apa maknanya untuk sayang semua. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Tahukah anda? Maksud Muhammad ialah yang terpuji. Saya sayang Allah, saya sayang Muhammad. Wah, begitu menarik rindangan lagu untuk mengingati yang tersayang kita ya. Dan Ustazah, seperti yang Ustazah sebutkan tadi, kita meninggalkan tanda tanya bagaimana untuk cara tunjukkan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul. untuk ibu bapa kita boleh peluk, boleh cium, tapi bagaimana pula untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Ustazah? Macam mana? Caranya dengan kita berselawat. Berselawat. Jom kita selawat sama-sama, Syafiqah, Jom boleh? Ustazah. Boleh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, pandai Syafiqah selawat. Jadi kan Ustazah, maksudnya selawat ni kita boleh ulang berapa banyak kali yang kita nak ya Ustazah? Banyak kali pun tak apa. Boleh banyak-banyak kali. Okey, baiklah Ustazah. Jadi murid-murid di rumah jangan lupa ya, sama-sama kita selawat untuk tunjukkan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baiklah Ustazah. Seterusnya dalam pembelajaran kita pada hari ini. Okey, tadi kita dah dengar Cik Cactus nyanyi. Terima kasih pada Cik Cactus tolong nyanyikan untuk kita. Cik Cactus tadi kata kita kena sayang semua. Hari ni kita nak masuk lagi sayang ibu, sayang ayah, sayang ahli keluarga kan. Jadi Ustazah nak tunjukkan hari ni kita nak belajar adab-adab, bagaimana adab kita terhadap pertama ibu bapa. Okey, seterusnya kepada ahli keluarga. Kemudian kepada guru dan kepada rakan-rakan. Rakan-rakan. Okey. Jadi Ustazah, maksudnya kita bukan sahaja kena tunjukkan adab kita pada orang tertentu ataupun orang tua saja, tetapi terhadap rakan-rakan pun kena ya Ustazah? Ya, betul. Dengan semua orang kita kena beradab. Barulah kita jadi anak yang soleh. Orang Islam yang baik kan. Okey, baiklah Ustazah, bagaimana caranya kita nak beradab terhadap mereka? Kita tengok dulu ya, adab yang pertama, gunakan bahasa yang sopan. Sewaktu kita nak bercakap dengan ibu ayah, bercakap dengan guru, dengan rakan-rakan, dengan ahli keluarga, gunakan bahasa yang sopan, yang baik. Contohnya kita nak minta sesuatu, kan? Kepada ibu kita, kita lapar. Kita nak cakap macam mana dekat ibu kita nak minta makanan. Cuba Syafiqah lakukan. Kalau saya macam, ibu saya lapar, saya nak makan. Boleh tak macam tu? Rasanya Ustazah macam salah je Ustazah. Macam tu tak sopan. Kena lembut-lembut. Kena lembut. Ibu, saya lapar, boleh tak saya nak makan? Boleh tak tolong ambilkan makanan buat saya? Kan? Kita banyak gunakan perkataan tolong. Minta maaf, terima kasih contohnya kan, menggunakan bahasa yang sopan. Jadi suara pun kena lembut lah Ustazah. Suara pun kena lembut. Jangan, tak boleh marah-marah ibu, marah ayah, tak boleh tinggi suara, tak boleh. Okey. Allah tak bagi. Dalam Quran Allah dah sebut, cakap pun tak boleh, pun tak boleh, pun tak boleh kan. Maksudnya tak boleh merungut. Tak boleh merungut langsung. Okey, baiklah Ustazah. Kemudian contoh, bagaimana pula kita nak cakap dengan guru kita. Ni dah masuk sekolah, macam mana nak cakap dengan cikgu? Kita rasa nak pergi tandas kan, nak buang air, nak pergi tandas. Macam mana nak cakap dengan cikgu? Kalau nak pergi tandas, tadi Ustazah cakap kena cakap dengan nada yang lembut. Jadi, cikgu, boleh ke saya pergi ke tandas? Okey tak Ustazah? Boleh Syafiqah. Pandai. 5 bintang untuk Syafiqah. 5 bintang lagi. Jadi 10 bintang Kak Fika dah dapat. Okey, kita gunakan bahasa yang macam tu, yang lembut. Tak bolehlah kita kata, cikgu nak kencing. Nanti cikgu cakap, saya tak nak kencing. Betul kan? Pertanyaan dah salah kat situ Ustazah. Betul. Jadi kena cakap bahasa yang sesuai, yang sopan. Okey, kemudian contohnya dengan abang ataupun kakak, kita nak ambil barang tak sampai. Kan 6 tahun kecil rendah. Betul. Nak ambil barang tak sampai. Minta tolong abang ambilkan. Macam mana nak cakap? Kalau saya dululah kan, sebelum hari ni punya kelas Ustazah, saya akan cakap, abang tolong ambilkan barang. Macam tu. Tapi sekarang saya sedar, saya rasa saya kena cakap, abang boleh tolong saya ambilkan barang di atas, saya tak sampai. Pandai Syafiqah. Macam itulah kalau nak cakap dengan adik-beradik kan. Tak boleh marah-marah, tengking-tengking. Kena cakap lembut-lembut. Gunakan bahasa yang sopan. Maksudnya Ustazah, kalau dia dah ambil barang tu, kita cakap terima kasih. Kita dah cakap terima kasih. Okey. Kemudian dengan kawan. Kawan. Ni kawan nak datang sekolah ni, kan, kawan penuh pensel warna atas meja, kita lupa bawa.
Okey. Macam mana nak pinjam barang kawan? Boleh tak kita ambil je, tak payah cakap? Awak ambil kalau tak cakap, saya rasa macam mencuri lah, Ustazah. Tak boleh lah, nanti kawan pula menangis. Itulah jadi kes menangis-nangis dekat sekolah tu. Itulah, bergaduh kan, nanti jadi Ha-ha. bergaduh dengan kawan. Macam mana kita nak cakap kita nak pinjam pensel warna dia? Okey, kalau macam tu saya akan cakap, Faris, bolehkah saya pinjam pensel warna awak? Tapi kan Ustazah, kalau dia tak bagi juga macam mana? Cakaplah elok-elok, bagi pinjam pujuk, tolonglah. Tolong Saya tak bawa, saya tak bawa pensel warna. Kita ada kerja nak kena buat kan. Orang yang baik, orang kawan-kawan yang baik, dia akan tolong-menolong. Kan? Betul lah tu cikgu. Okey. Tapi kalau dia tak bagi juga Ustazah kan, kita jangan paksa ya, jangan marah jangan kan. paksa. Biasanya kalau dekat kelas para sekolah ya, kelas tu cikgu dia sekolah di kelas tersebut ada sediakan. Jadi boleh pinjam yang sekolah punya. Okey. Baiklah Ustazah. Okey. Itu yang pertama, kita gunakan bahasa yang sopan. Kita tengok yang kedua ya. Memberi pertolongan, kena rajin beri pertolongan kat orang. Barulah jadi orang yang baik. Macam yang pinjamkan pensel tadi ya. Ya, tolong kawan. Ataupun kita nampak cikgu kita bawa barang banyak datang sekolah kan, sengit-sengit dah barang bawa. Betul. Beg itu bawa barang ini. Pergilah dekat cikgu, boleh tak saya nak tolong angkat? Kan? Ataupun di rumah, apa pertolongan kita boleh tolong dekat ibu bapa kita? Saya rasa kalau di rumah kita cuci pinggan lah. Kalau kita dah boleh cuci pinggan, kalau tak tinggi sangat, dan kita mungkin boleh tolong kemas meja selepas makan. Kemas meja, kemas barang. Jangan kita dah main, kita sepah-sepah tinggal macam tu kan? Ya. Letih mak terkemas rumah. Dan bahaya juga kan Ustazah, nanti orang lain terpijak. pijak. Jadi itulah kita tolong mana yang kita mampu. Kalau nak masak-masak memanglah tak gerti lagi kan. Tak payahlah tolong yang benda kita tak gerti buat. Ya. Kena tahu yang mana kita mampu buat. Selagi kita boleh tolong, kita tolong Ustazah. Ya, betul. Dan Ustazah, sebenarnya saya ada satu soalan Ustazah. Kalau contohnya kita membuat sesuatu menolong orang tetapi kita harapkan balasan, salah tak? Salah lah. Kita buat sesuatu kena ikhlas. Kena ikhlas. Tak payahlah kita nak harapkan orang tu bagi upah. Kita tolong mak. Mak kata minta tolong kemaskan ni mainan ni balik. Okey, RM5. Tak boleh lah macam tu. Alamak, dulu saya pernah macam tu lah Ustazah. Tak lepas boleh. ni jangan buat ya. Okey, baiklah. Okey, seterusnya adab kita ialah perlu mendoakan mereka. Kita doakan ibu bapa kita, doakan guru-guru, ahli keluarga kita, rakan-rakan kita doakan. Doa ni ialah kita minta kepada Allah, minta yang baik-baik aja. Kan kita sayang mereka, kita minta yang baik-baik supaya Allah mudahkan urusan, Allah rahmati ibu bapa kita. Okey. Okey Ustazah. Okey, seterusnya bersempena dengan tajuk kita ni lah, sayang semua. Jadi adabnya kita kena sayanglah dengan semua tadi. Tak boleh kira Ustazah, tak boleh cakap tak naklah sayang dia ni sebab dia pakai seluar koyak. Tak boleh Ustazah. Tak boleh macam tu. Kena sayang semua. Sebab Nabi pun dia dah ajar kat kita, macam tadi kan Saudara cerita, Nabi sayang semua orang. Barulah semua orang pun rasa gembira, seronok, suka dengan Nabi kan. Kerana Nabi kita disayangi semua orang. Ya, disayangi semua orang. Okey, baiklah Ustazah. Jadi cara kita mendoakan ibu bapa kita kan Ustazah, kalau kita tidak tahu cara ni, kita ikhlas je menyatakan mungkin untuk kesihatan mereka, untuk mungkin kebahagiaan mereka. Betul. Kan. Okey Ustazah. Bila-bila masa sahaja kita boleh doakan. Tak semestinya lepas mayang sahaja. Lepas mayang pun kita doakan. Waktu bila-bila free pun kita teringat, kita doakan juga. Boleh bila-bila masa pun. Okey, baiklah Ustazah. Jadi hari ini kita dah belajar cara 3 cara sebenarnya, dan ada, saya pasti banyak lagi cara untuk beradab terhadap orang ramai. Dan perlulah ingat seperti Ustazah sebutkan, kita perlu sayang semua, jangan berkira
bangsa, siapa, agama, sesiapa kita kena sayang, ya Ustazah. Dan hari ini pula selepas aktiviti tersebut kita nak ada aktiviti apa lagi Ustazah? Kita nak tengok pula apa kepentingan apabila kita mengamalkan adab-adab tu. Kenapa kita kena beradab? Kalau tak payah beradab tak boleh ke? Kan? Apa kepentingan dia kan? Kena tahu ni. Okey. Yang pertama, mendapat pahala. Mendapat pahala. Serut kau dapat pahala. Pahala ni untuk apa? Pahala ni kita nak simpan banyak-banyak untuk kita masuk ke syurga. Tiket nak masuk syurga tu. Adik-adik semua mesti nak masuk syurga kan? Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, hidup kita akan bahagia. Bila kita beradab, hidup kita akan menjadi bahagia sebab semua orang suka kita, semua orang sayang kita kan. Okey, seterusnya kita akan disayangi. Kita sayang semua akan sayang kepada kita. Suka tak kalau orang sayang kita? Sukalah Ustazah. Kalau kita bahagia, suka, disayangi lagi suka. Ya, kan mak sayang kita, ayah sayang kita, cikgu pun sayang, kawan pun sayang. Dan Allah pun sayang dengan kita. Jadi maknanya kalau kita sayang semua orang, kita berbuat baik dengan semua orang, Allah pun makin sayang kat kita kan Allah Ustazah? pun sayang kat kita. Seronok. Okey. Baiklah Ustazah, selain 3 kepentingan tu, saya pasti ada banyak lagi yang kita nak belajar selepas ini. Tapi adik-adik, kita akan berehat dulu ya. Jadi adik-adik ingat pesanan Ustazah sebentar tadi. Jangan lupa yang telah diajar cara nak beradab tu penting, okey? Dan kita akan jumpa selepas ini bagi slot Prasekolah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Doa kepada ibu bapa. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua ibu bapaku dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka memeliharaku sejak kecil. Hai rakan-rakan semua. Dengar tak sebentar tadi seperti Ustazah Yus telah sebutkan, cara nak beradab kenalah mendoakan orang-orang yang kita sayang. Terutamanya ibu bapa kita, dan cara nak berdoa ada doanya. Contohnya seperti tadi iaitu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Betul ke Ustazah? Betul ni Syafiqah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustazah, kita telah pun sampai di segmen yang terakhir Ustazah. Jadi dengan itu saya minta sedikit rumusan daripada Ustazah tentang apa yang kita telah belajar pada hari ini. Okey, baiklah Syafiqah ya. Jadi hari ini pertama tadi kita dah belajar tentang Nabi Muhammad ya. Tujuannya untuk kita menanamkan lagi rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita menjadi umatnya yang mengenali Nabi. Jadi kita nak didik anak-anak ni ya, murid-murid prasekolah supaya mengenali Nabi, tahu nama dia, tahu nak sebut nama dia, tahu berselawat, kenal nama ibu dia, ayah dia, datuk. Betul. Dan semua. Jangan pening-pening kat situ. Itulah sebab dia banyak kan. Betul. Macam kita sendiri pun, macam anak-anak sendiri pun ada nama ayah sendiri, ada nama datuk sendiri. Itu pun kadang-kadang tak ingat. Kadang-kadang dekat-dekat juga kita pening. Kemudian kita telah belajar tadi tentang adab ya, adab kepada ibu bapa, kepada guru, kepada ahli keluarga, abang kakak, datuk, nenek dan semualah kalau ahli keluarga tu, dan juga kepada rakan-rakan ya. Ni dah nak masuk sekolah, macam mana adab-adab kita perlu kita laksanakan supaya kita dapat hidup dengan
aman, dengan bahagia. Semua orang sayang kita dan kita sayang orang. Ya, betul Ustazah. Jangan kita duduk lama semasa PKP, kita lupa bagaimana nak beradab terhadap orang di luar ya. Duduk di rumah saja mengadap laptop, main game. Sampai dah tak reti nak beradab dengan orang lain kan. Betul. Dan juga telah Ustazah nyatakan kepentingan beradab ni kena tahu juga Ustazah kan. Kalau tak, kita tak tahu kenapa nak kena beradab. Kena sebab kita nak bahagia kan Ustazah. Lagi apa lagi rakan-rakan semua ingat tak, kita nak disayangi semua, dapat pahala, masuk syurga. Okey, rakan-rakan semua, harapnya dapat sedikit sebanyak ilmu pada hari ini. Jadi kan Ustazah, cakap pasal apa yang kita telah belajar pada hari ini, mungkin Ustazah nak bagi keseluruhan markah untuk atau bintang untuk saya untuk persembahan yang saya telah persembahkan tadi. Sebab Syafiqah belajar dengan baik, dapat ikuti pelajaran Ustazah, dapat fokus. Ustazah nak bagi 10 bintang. 10 bintang. Wah, terima kasih Ustazah. Harapnya rakan-rakan semua pun mendapat bintang juga di rumah. Kita mestilah fokus kan Ustazah? Kenalah fokus. Baiklah Ustazah, jadikan untuk hari ini saya pasti ramai yang tertanya-tanya juga kalau ada mungkin rujukan untuk mereka rujuk yang tentang kisah Nabi kita juga untuk mendapat sedikit sebanyak ilmu ya, dan contohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ustazah, seperti Ustazah sebut tadi, kalau nak sebut nama Nabi kena nak sebut penuh dengan selawat. Sekali dengan selawat sallallahu alaihi wasallam. Okey, baiklah Ustazah, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan, tapi sebelum kita mengakhiri, kita ada sedikit selawat ya untuk kita paparkan pada penonton kita. Jadi boleh sama-sama mengikuti ya. Pentaksiran keseluruhan ya. Pentaksiran ni biasanya kalau untuk prasekolah kan. Untuk macam tajuk yang pertama tadi, dan samalah dengan tajuk adab, kita menggunakan pemerhatian. Pemerhatian. Menggunakan pemerhatian terutamanya untuk adab. Sebab adab ni dia macam kalau guru agama, saya masuk seminggu 4 waktu sahaja. Jadinya kita tak bersama dengan murid sepanjang masa. Jadinya kita dari situ kita perlukan bantuan daripada guru kelas ataupun itu di sekolah. Guru kelas boleh tunjukkan adab makan, boleh bagi tahu pentaksiran tentang adab makan, macam mana budak-budak makan, ikut adab ke tidak kan. Kemudian kalau di rumah pun kita boleh minta tolong ibu bapa lah, bagikan macam mana, bagi tahu kita lah kan, kita akan catatlah di mana-mana untuk pentaksiran murid-murid. Okey, baiklah. Jadi bukan sahaja di kelas, di luar juga cikgu Ustazah mengamalkan bersama cikgu-cikgu lain kaedah pemerhatian ya Ustazah. Pemerhatian. Okey, baiklah. Dengar tu. Jadi makanlah cara betul, cara yang beradab, dan layani rakan-rakan juga cikgu anda dengan penuh adab. Okey, Ustazah, seperti saya nyatakan tadi, kita ada selawat bersama-sama untuk mengakhiri rancangan kita. Jadi dengan itu, terima kasih rakan semua kerana menonton hari ini. Kita berjumpa lagi di waktu lain. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Marilah kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad setia.